beletek paling lama pun 4 minit je paling lama. Dia dah penat kan dia minum air. Lepas tu sambung balik. Dia tak tahan tu. Semua tidur di rumah. Jangan merungut suami tidur berdengkau. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita dan bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan malam ni. Ada betul orang lelaki ni kalau dia pernah dia lain. Dia ada satu tahap pun dia dengar. Dia sampai dekat chorus ni. Climax dia macam tercekik sikit. Orang perempuan pun langsung letak kain hidup lagi tak? Hidup lagi. Itu jarang dapat tu. Sekali-sekala je dia dapat. Syukur. Pokoknya dia tidur di sebelah kita, bukan sebelah lain. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Allah bagi ujian, Allah suruh kita berkorban, kita berkorbanan dalam hidup kita. Percaya pada hikmah, ada benda lain Tuhan nak ganti untuk kita. Allah bagi kita susah, tiba-tiba berniaga tak jadi, hampir bankrupt. Rupanya salah satu hikmah Allah nak suruh kita usaha lagi satu. Yang kedua, Allah tunjukkan dengan kita waktu kita susah siapa yang datang tolong kita. Jadi kita bersyukur, percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, campur ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selalu garam terasa tahu. Yang keempat, redha dengan apa juga yang Tuhan berikan kepada kita. Kerana kita yakin redha itu ganjarannya adalah pahala dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, ganjaran, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Faham tak? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan sekalian, orang kita memang pula cakap aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas tu? Itu sebabnya kalau kita buat tu jangan ikhlas. Ikhlas untuk memudahkan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkorban ni pada satu perkara yang kita kena berkorban. Saya nak petik surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang menguntungkan, yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakit. Surah As-Saff ayat 10. Ayat 11, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan dua perkara, harta benda dan diri kamu. Maknanya duit kita keluarkan di jalan Allah. Duit kita pastikan kita usahakan di jalan Allah. Jangan fikir buat benda. Kadang-kadang sebab ada orang cakap, bila orang tegur kau ni duit kau kenapa lebih kau buat macam ni, buat macam ni. Sekali tiap bulan duit aku kau pun sibuk. Salah. Syukurlah ada orang tegur itu. Daripada kau habiskan macam ni, baik kau bawa pergi umrah. Orang tegur itu betul. Jadi mana kata dalam hal ini dia beritahu diri sendiri dan harta benda. Diri sendiri jaga perangai. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Kemudian ayat yang ke-11, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, berjuang membela menegakkan agama Allah dengan harta benda, jadi kamu yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu nak mengetahui hakikat sebenarnya. Ayat 12, apakah lagi? Allah apakah keuntungannya? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik di dalam syurga. Itu
balasannya. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa. Malaikat ada kat sini bagi. Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 6 bulan 7 belum ada dosa. Betul angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun dosa dah sebab tak sedar. Kita ada dosa ke? Ada dosa, mesti ada. Takkan kita tak ada dosa, mesti ada dosa. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Kemudian dalam surah As-Sariyat 12, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan surga mengalir bawahnya waktu sungai serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik dalam syurga Adnan. Ayat yang ke-13, dan ada lagi limpah kurnia yang kamu suka, iaitu pertolongan daripada Allah, yang mana Allah juga memberi kemenangan yang cepat masa berlaku. Dan sampaikan berita menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Mana orang yang percaya je yang akan buat. Orang yang tak percaya, contoh, dia tak masuk korban. Macam mana? Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang diberikan kelapangan, yakni kemampuan untuk melaksanakan korban, tetapi dia tidak melakukannya, maka usahlah dia hampir ke tempat solat kami. Dalam satu hadis Nabi sebut. Maknanya Nabi nak bagi penekanan, suruh kita sertai korban. Jadi makna kata kalau kita berjuang bela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri, kita dah faham ada 4 kelebihan Allah Ta'ala akan bagi. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga Adnan yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlaku. Takkan Allah Ta'ala tipu. Dan begitu juga kalau kita tengok sebagai apa kita melihat pada hari ini, bila kita buat sesuatu ni, berkorban yang kita buat. Contoh, orang perempuan sanggup berhenti kerja sebab nak jaga suami di rumah, jaga anak suami di rumah. Percaya cakap saya besar pahala. Dan ramai hari ini lelaki paksa bini pergi kerja. Kau kerja, mana cukup duit kat rumah ni? Dia paksa isteri dia kerja. Dia tak kerja. Itu sebabnya penting. Kita yang kita nak kerja ni, kebahagiaan kat mana? Kebahagiaan di mana? Saya teringat saya ceramah dekat Masjid Kuala Bilang. Ada satu masjid di Kuala Bilang, 9. Saya ceramah maulud itu, kata makcik, apa masuk selawat makcik? Makcik, apa masuk selawat? Menyaut seorang makcik. Nak ceramah-ceramah lah, tanya pula. Selawat ke ceramah tu? Tadi nasib baik tak ada yang betul. Kalau kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu sesiapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian keberuntungan di akhirat. Lebih baik kerja dunia, kerja akhirat, dunia pun dapat. Daripada kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Contoh, saya bagi contoh paling senang, korban. Apa keuntungan dunia masuk korban? Itu cerita dia. Apa keuntungan dunia orang yang masuk korban? Dan betul atau tidak, tengok balik dekat senarai nama yang buat korban tu. Tengok balik. Betul atau tidak, sebagian besar nama-nama itu adalah ulang tahun-tahun dulunya. Orang yang sama juga. Betul. Betul. Tak jawab pun tahu betul. Sebab dia dah rasa kelazatan yang berinfak di dalam Allah. Allah akan ganti. Allah akan ganti. Allah akan ganti. Itu sebabnya, apa keuntungan dunia? Perubahan. Kalau yang untung dunia pun orang yang ada ke bawah dengan tu. Sebab dia jual, dia dapat hasil. Kita ni tak dapat hasil. Di dunia ni tak ada. Kita bayar 7,000, 8,000, 1,000 satu bahagian. Kita bayar. Kesanggupan kita sendiri, rela hati kita.
insya-Allah Allah berkati kehidupan. Jadi kita nak buat sekalian, dalam hidup kita ni perlu berkorban. Tu Pak Piramli kata, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa, itulah kasih sejati dan mulia. Kenapa? Sebab nak lambangkan kasih sayang kita berkorban. Buat betul, seorang ibu tahan tak makan, yang penting biar anak dia makan. Betul tak? Itu contoh keberkatan yang ada. Keberkatan yang ada. Hidup dalam dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi jangan kita rela. Selagi mana boleh berkorban, keluarkan duit untuk jalan Allah, untuk buat. Ganjaran yang Allah Ta'ala dah sebut dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Setinggan saya dalam satu surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sallallahu. Itu ya. Bukan tu ya. Ya, ingat tu. Dah lupa dah itu. Malah mimpi lupa sebab itu kosong masa ni masih dalam sekian. Qul ya ibadiyallazina Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba, qul ya ibadiyallazina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Kita melampaui batas ni, kita sendiri buat. Akhir-akhir ni saya tengok ramai orang bergaduh tentang isu nak wujudkan satu lagi jantina. Rupanya ada lelaki, ada perempuan, ada satu lagi tu lewat peremaki macam tu lah, macam tu. Dia melampau. Dah elok-elok lahir senapak, kenapa nak buang senapak? Tak pening kepala. Macam itulah. Ramai yang melampaui batas hari ini. Kalau pukul tu sampai mati, kotak anak sampai mati. Budak kecil dekat tadika dia boleh hentak-hentak kepala. Ya Allah, pusat asuhan tak boleh sabar dengan budak kecil. Kita katalah budak pun macam tu lah. Hari ini melampaui batas atas diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebab hidup kita ni keningan. Kita ni banyak buat salah, banyak buat dosa. Tapi bukan cakap tuan-tuan dan puan, termasuk yang cakap sama je. Kadang-kadang tadi kita buat kosong dosa lah, sebab Allah terasa hati. Kadang-kadang dari urau je, tapi orang terasa. Kadang-kadang ada netizen kutuk-kutuk, dia tak tahu. Dia marah-marah saya, dia tak tahu itu Samsul lain. Contoh lah kan. Tapi saya maafkan. Itu sebab hidup kita ni ada sabarnya. Ujian dan juga akan datang. Berkorban. Kita nak senang, kita nak kaya, kita nak mudah hidup, tapi modal tak nak keluar. Mana ada orang berjaya tapi tak keluar modal, cakap saya. Paling tidak modal tenaga. Suami isteri, tanyalah ayah dia bonda ni. Dulu susah nak besarkan anak, susah. Bukan macam hari ini semua dah ada. Dulu mana ada? Dulu masjid kayu punya dulu. Kalau sujud, amin Allah, mana dah ruku. Allah, jatuh lah tuan-tuan.
dia dengan ukiran ni, tengok tak boleh tengok sini, tengok dekat sana, dekat skrin buat TV lah. Waktu kalau cerita tu lampu macam ukiran kapet ni, ya Allah, kalau sujud terbenam ni dengar cara